Hai, Assalamualaikum semua sahabat-sahabat syurga. Semangat pagi! So, walaupun malam ni kita bersiaran pada waktu malam pukul 9 malam, tapi semangat kita masih lagi semangat pagi. So, Mi ucapkan syabas dan tahniah kepada semua kerana berjaya membuat keputusan untuk bersama-sama kita pada malam ini dalam program online seminar kita yang kita panggil dia sebagai program The Best Shape of My Life ini. Okay, so pertamanya Mi nak maklumkan bahawa kita punya online seminar ini kita rekodkan supaya kita nak elakkan perkara-perkara yang teknikal, supaya kita nak pastikan kita punya online seminar kita ini dapat berjalan dengan lancarnya. Okay guys, so malam ni insyaAllah Mi sebagai moderator you guys semua akan bersama-sama dengan speaker utama kita yang tak lain dan tak bukan kita punya Papa ataupun Papa Faizal Noor kita. So sebelum kita nak pergi kepada topik kita yang paling utama, Mi nak invite dulu Papa untuk Papa sedikit sebanyak dapat kongsikan siapa dia sebenarnya Papa ni. Sebab mungkin sahabat-sahabat kita pun masih mungkin ada yang baru mengenali Papa. Mungkin ini kali pertama bersua tengok Papa. So kita nak jemput dulu Papa untuk terangkan sedikit berkenaan Papa. Silakan Papa. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma damat selirat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Baik, yang Papa muliakan sahabat syurga Papa kan Azmi dan sahabat-sahabat lain yang bersama dengan kita pada malam ni. So pertama sekali Papa mohon maaf sekiranya ada technical error. So kita dah cuba yang terbaik. Okey, so insyaallah kan Allah permudahkan kan perjalanan program kita pada malam ni. Okey. Bagi yang belum kenal dengan Papa, kan, nama Papa Faizal ataupun Faizal Noor, so boleh panggil Papa dan boleh juga panggil sebagai Faizal, tak ada masalah mana-mana kan, boleh juga mana satu yang korang biasa nak panggil. Okey, so Papa ni cuma insan biasa kan, individu biasa kan, sama macam sahabat-sahabat yang lain juga. Cuma Papa ni minat kan dalam ilmu, terutamanya dalam self development, dan Papa suka pergi dengan seminar-seminar, Papa suka baca buku dan sebagainya. So bila kita pergi pada kelas-kelas dan seminar-seminar ni, kita dapat ramai kawan-kawan. So last year kan, setahun yang lepas kan, so bila Papa join start balik pergi kelas dan sebagainya, so ramai orang yang mengadu dengan Papa kan, ramai orang yang sharing dengan Papa dia orang punya masalah dan sebagainya. Okey, dan Papa tergerak kan untuk bantu. And so permulaan Papa buat grup secara percuma, kita bantu masa tu grup secara percuma, and then lepas tu kita dah start buat personal coaching. Bila ada demand personal coaching, dan kita start buat personal coaching. So Papa dah coach hampir 40 orang kan tahun lepas, dan yang secara direct dan yang secara dua coaching secara online Papa coach lebih kurang dalam 60 orang, dan database Papa hampir mencecah 2000 lebih kan, yang Papa dah keep in touch kan, yang masuk program ataupun yang join Papa punya group. So macam-macam masalah, macam-macam isu yang kita tangani, dan alhamdulillah kan sampai sekarang ni kita terus kan buat pula satu program dengan Al-Mishkat. Terima kasih Azmi. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Papa. So sebelum kita nak pergi kepada topik kita malam ni, macam mana dalam topik kita nak bincangkan macam mana untuk kita nak shapekan balik diri kita nak shapekan agar diri kita ini kembali hidup dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan yang balance, seimbang dan sebagainya. So mungkin sahabat-sahabat boleh bersedia dengan pen dan juga kertas supaya mungkin dalam sesi online seminar ini mungkin ada note-note yang penting untuk you guys catatkan. Okay, tapi sebelum kita nak pergi dalam kita punya topik yang paling utama, Mi nak bertanya dulu dengan Papa sebab Papa membawa satu nama yang kita panggil dia sebagai Al-Mishkat. So sebenarnya Al-Mishkat ini apa Papa? Sebab mungkin ramai sahabat-sahabat kita ni masih belum
tahu ataupun faham sebenarnya al-miskat ini apa dan siapa sebenarnya yang di sebalik al-miskat ini? Okey, terima kasih banyak-banyak Azmi. Okey. So, Papa mohon maaf sekali lagi kalau ada apa nama isu-isu teknikal. Okey. Miskat ni kan, so macam yang Papa explain tadi kan, so setahun yang lepas bila kita start coaching, Papa start coaching orang dan sebagainya, Papa jumpa dengan sahabat-sahabat yang hebat-hebat. So kita sepakati untuk buat satu wadah kan, satu platform yang kita namakan sebagai Al-Mishkat. Okey, so Mishkat ni apa? So Mishkat ni dia kita ambil daripada Al-Quran, iaitu daripada surah An-Nur, dan surah An-Nur, surah 24 ayat yang ke-35 kan. Di situ disebut tentang Allahu nurus samawati wal ard kan. So Allah itu cahaya kan, langit dan bumi, dan ada perkataan al-mishkat lepas tu. Kan, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah mishkat. So mishkat itu yang menyimpan okey cahaya Allah. So kita nak kan, dalam tim mishkat ni kita nak sebagai satu wadah yang biarlah orang tak kenal pun kita, tapi kita tetap memberikan kebaikan. Okey, itu kita punya point. Okey, so kita nak terus bagi manfaat. So banyak yang Mishkat dah buat. So di antaranya contoh kita ada buat kelas mengaji kan, secara percuma kan, hampir setiap malam. Kemudian kita ada training yang kita hantar sahabat-sahabat kita kan, alhamdulillah setiap minggu lebih kurang kan, kita ada sedekah kita dan sebagainya kan, dan ada kelas yang percuma yang kita buat. Contoh kan, pada hari ini kita ada buat lagi kelas okey, secara percuma belajar untuk buat jahit telekung dan sebagainya. Dan ada juga kelas untuk buat kek, dan banyak kelas-kelas self development yang kita buat, Azmi. Oh, okey Pas. Satu lagi soalan Pas, berkenaan al-miskat ni, dari sudut impaknya kepada masyarakat Pas, sebenarnya apa sebenarnya yang al-miskat cuba nak buat ataupun cuba nak bantu kita punya masyarakat Pas sebenarnya dari sudut impaknya? Okey, so bila berlaku PKP, Azmi, kita nampak ramai sahabat-sahabat kita yang menyumbang bagi harta, bagi infak dan sebagainya, bagi sumbangan dan sebagainya. So kita nampak ada satu ruang kosong itu tentang masyarakat punya psikologi ataupun mental. Okey, so dekat situ Miskat banyak bantu. Kan? Sekarang ni Miskat banyak bantu buat grup-grup dan sebagainya, dan salah satu contoh program yang hari ini yang kita buat adalah secara percuma. Okey, memang free. Why? Sebab apa? Sebab kita nak explain balik semula macam mana nak shape kehidupan kita walaupun dalam pandemik COVID-19 dan sebagainya. Okey, so sebelum ni banyak lagi program-program yang tim Al-Mishkat dah lakukan. Okey, baik Pak. Alhamdulillah. So now kita pun tak nak buang masa, kita nak pergi kepada kita punya topik perbincangan seminar kita pada malam ini. Macam mana untuk kita nak shapekan balik diri kita ataupun kehidupan kita agar hidup kembali dalam keadaan yang balance, yang seimbang, yang harmoni. Tapi sebelum kita nak pergi kepada topik itu, ada satu lagi soalan yang suka nak ajukan kepada Papa adalah sekarang ni ramai yang sahabat-sahabat kita yang ada masalah, yang ada ujian dalam dia orang punya kehidupan. So dari sudut Papa, sebenarnya masalah ni sebenarnya apa dia sebenarnya? Bila seseorang itu dia menghadapi masalah, sebenarnya masalah itu apa, dan sebenarnya macam mana untuk kita nak uruskan masalah yang kita hadapi saban hari tersebut? Okey, terima kasih banyak Azmi, soalan yang bagus. Okey, so ramai orang bila Papa jumpa dengan klien ataupun dengan sahabat-sahabat, diorang ni macam-macam masalah ni, kan? Masalah rumah tangga, kan? Ada masalah dengan family, ada masalah dengan anak, ada masalah kat tempat kerja, ada masalah kewangan, ada masalah dengan ketua kampung, macam-macam. Terlalu banyak masalah. Ada satu persamaan yang Papa jumpa, iaitu diorang tak clear. Diorang sendiri tak tahu apa itu masalah sebenarnya. Okey, so diorang bila berjumpa dengan Papa ataupun WhatsApp dengan Papa, diorang cuma meluahkan masalah.
tanpa diorang sedar apa itu masalah sebenarnya. Okay, so ini yang Papa nak explain, dan so sahabat-sahabat please take note. Okay, so masalah itu apabila kita gagal untuk mengawal sesuatu situasi, kan? Bila kita tak berjaya kawal situasi, maka kita akan kata ataupun kita akan namakan benda itu adalah sebagai masalah. Okay, so contoh kan, bila berlaku COVID-19 kan, pandemik COVID-19, so kita akan terbahagi pada dua. Satu yang nampak okey, dia nampak kena buang kerja, dekat 700,000 orang dibuang kerja contohnya. So dia nampak itu satu masalah, habislah hidup dia. Kan, macam mana nak survive, macam mana nak bagi anak makan, macam mana nak bayar hutang dan sebagainya. So dia akan nampak benda itu sebagai masalah. Dia akan start jadi anxiety, maka dia juga akan boleh untuk jadi depression. Tapi golongan yang kedua, bila dia nampak benda tu sebagai peluang, dan bukan sekadar masalah tapi sebagai peluang. Okay, yes, dia just terima, okay, aku kena buang kerja, kan, terima masalah tu. Kemudian dia buat apa? Dia cuba untuk kawal keadaan ataupun kawal situasi. Dia nampak peluang, okay, aku dah kena buang kerja dan inilah masanya untuk aku spend masa dengan family, naikkan level ibadah aku contohnya. Okay, contoh lagi, inilah masa untuk dia naikkan dia punya skill, okay, ataupun macam mana lagi, apa benda yang dia suka buat, okay, nak ceburkan bisnes yang baru dan sebagainya. Okay, so then orang yang berjaya handle situasi, maka kita akan nampak diorang ni orang yang tak bermasalah ataupun berjaya kawal masalah dia. Tapi orang yang tak tahu macam mana. So dalam shape ni kan, di antaranya adalah kita nak explain kan, macam mana nak kawal masalah, macam mana nak kawal situasi. Okay, so nak jadi orang yang mampu kawal, contoh macam ni, bila kita nak bawa kereta, kan, kita ada kereta. Kalau kita bawa kereta, kan, kalau kita ni gagal kawal kereta kita, yes, kita akan accident, kan, kita akan kemalangan. Okay, so macam mana nak jadi orang yang mampu kawal? So orang tu yes, mestilah fokus, mestilah tahu ilmu macam mana nak bawa kereta, mesti praktis. Dia tahu bila nak belok ke kiri, bila nak bawa ke kanan. Okay, dia punya kesihatan ni mestilah bagus. Okay, so kalau dia sakit, dia susah untuk bawa kereta. Okay, dalaman dia mestilah okey. Okay, so kalau tak okey, dia akan jadi accident. Okay, so dia bukan cerita pasal satu part. Bila kita cerita untuk kita nak kawal situasi ataupun nak handle kita mempunyai masalah, dia bukan satu hari dah selesai. Kita tengok, kita jumpa kita hadir satu program seminar, besok pagi dah jadi power untuk kawal masalah. Tak, kita kena faham dulu, kan? Tapi sebelum kita nak kawal, kita kena shape dulu, kita kena balancekan balik semula kita punya kehidupan. Okey, baik. Wah, so masalah itu adalah, kalau kita boleh ringkaskan, adalah satu benda yang kita bila mana kita gagal untuk menguruskan situasi ataupun masalah tersebut. Jadi dia jadilah masalah. So now kita nak pergi kepada topik perbincangan kita yang paling utama. So kita dah kenal masalah itu apa dan sebenarnya apakah solutionnya, Pak? Macam mana solution untuk kita nak hidupkan, untuk kita nak pastikan hidup kita ini ataupun diri kita ini hidup dalam keadaan yang harmoni. Apakah solutionnya ataupun apakah cara yang paling terbaik dalam shape yang Papa nak cuba sampaikan pada malam ini? Okey, terima kasih banyak-banyak kan pada Azmi kan. Papa ucapkan syabas dan tahniah kan pada korang sebab masih lagi stay kan dengan seminar kita pada malam ni. So ada 6 benda kan, ada 6. Okey, yang pertama, okey, bila kita nak menjadi orang yang boleh kawal kan, jadi orang yang boleh mampu kawal, so yang pertama dia kena fokus jaga balik semula dia punya makanan. Kan? Papa, saya nak handle masalah, apa kena mengena saya dengan makanan? Sebab apa yang kita makan itu akan jadi diri kita. So ramai orang yang Papa jumpa dan dia ada masalah untuk mengawal dia punya diet ataupun makanan. Okay, so shape yang pertama yang kita kena faham adalah yes, kita kena kawal kita punya makanan. Dia cerita tentang kita punya diet. Yang kedua, dia cerita tentang kita punya fitness. Okay, so kalau kita kawal makanan tapi kalau kita tak kawal kita punya jasad pun sama. Kan? Dan nanti dia akan jadi impact semasa kita nak buat satu decision untuk kita kawal situasi kan? Dan macam mana kita nak manage kan?
Okey, so ramai orang kan dia kawal dia punya makanan, dia exercise tapi dia tak jaga dia punya dalam. Okey, dan yang keempat dia cerita tentang intellectual. Dia cerita tentang macam mana kita nak rewire balik semula kita punya brain, kita punya otak. So ramai orang dia tak just fokus, kalau kata dia nak buat kerohanian, dia just fokus pada kerohanian. Dia tak fokus macam mana dia nak naikkan level ataupun macam mana dia nak sharpkan dia punya pemikiran. Yang kelima, kan kita cerita tentang tidur. Okey, sebab apa? Sebab tidur ni penting sangat-sangat. Hampir satu sebahagian daripada kehidupan kita ceritanya tentang tidur. 24 jam kita ada, hampir 6 jam ke 8 jam kita spend masa kita untuk tidur. Okey, so dan yang keenam, yang terakhir sekali, dia cerita tentang social. Dia cerita tentang social behavior kan, ataupun external. Okey ya, so Papa pergi satu-satu. Okey. Okey Pak. Silakan. Boleh. Okay. So kita pergi pada satu-satu. Okey, so yang pertama tadi dia cerita tentang makanan. Okey, so apa yang kita ada sekarang ni, jasad yang kita ada sekarang ni, kan, tubuh badan yang kita ada sekarang ni adalah hasil daripada apa yang kita makan. Kan? Sebagai contoh, kita makan nasi. Tadi tengah hari tadi kita makan nasi. Okey, so nasi itu datang daripada mana? Ya, nasi daripada beras, beras daripada padi. Padi itu ditanam di tanah, di sawah. Okey, so kita makan, kita panggil ataupun kita namakan sebagai we eat piece of land, kan, ataupun piece of earth. Sebahagian daripada bumi itu sebenarnya yang kita makan. Tak adalah kita makan tanah tu ngap terus, tak ada. Tapi berlaku proses pengagihan tenaga dekat situ tanpa kita sedar. Sebenarnya kita ni part of bumi, dan kita ni part of tanah. Why? Sebab apa? Tenaga yang daripada tanah dia transfer pada padi, kemudian padi punya tenaga tadi transfer terus kekal dalam beras, and then kita makan nasi tadi dan tenaga tu pergi pada kita. Okey? Dan kalau kita makan makanan yang baik, maka yes, kita akan jadi orang yang sihat, yang bagus. Kalau kita makan makanan yang tak bagus, maka dan kita akan jadi orang yang sakit dan sebagainya. Ada satu surah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah nyatakan tentang makanan. Allah kata makanlah, kan, makan yang macam mana? Halalan thayyibah. Ramai orang dia makan makanan yang halal, ramai. Tapi dia tak fokus pada makanan yang thayyib, yang baik. Okey, contoh apa ni? Contoh macam gula. Okey, gula yes halal, tapi bagus ke untuk kita punya kesihatan, kan? Ataupun apa lagi? Maggi ataupun junk food, kan? Junk food, Maggi, apa lagi? Processed food and burger, sausage. So kita kena tahu, kan? So as satu individu yang nak start kawal balik semula dia punya diri, dia kena tahu apa benda yang dia makan. Okey, sebab dalam Quran Allah sebutkan banyak dalam Quran, perhatikanlah apa yang kita makan. Okey, hingga kan daripada tangkainya, daripada bila dimasak. Yes, bila cerita tentang bab makanan, kita kena cerewet. Kenapa? Sebab benda tu yang kita consume yang akan jadi badan kita. Itulah yang akan jadi kita punya tenaga, itulah yang akan menghasilkan, yang akan impact, yang ada impact pada kita punya hormon, yang akan impact pada kita punya chemical reaction dan sebagainya. Okey, yang menghasilkan hormon-hormon serotonin. So kalau kita nak jadi orang yang bahagia ni, kan, nak jadi orang yang happy, dan makanlah makanan yang banyak serotonin. Contohnya dark chocolate, keju, okey, apa lagi, ayam Belanda, kan, kekacang, kan, contoh. Okey, so cari makanan-makanan yang boleh buat kita bahagia. So kalau kita makan Maggi, yes, memang cepat depress lah. Dan kita makan junk food, yes, memang kita akan cepat rasa down. Why? Sebab makanan tu dah tak ada tenaga ataupun dah tak ada nutrisi. Kesimpulan dia tentang makanan. Sebab tu Pak cakap pilih makanan yang hidup. Ingat pilih makanan yang hidup. Jangan makan makanan yang mati. Apa benda makanan yang hidup? Makanan yang hidup adalah makanan yang masih ada kekal lagi dia punya nutrisi dalam dia punya makanan. Kalau makanan yang mati adalah makanan yang dah tak ada apa-apa. Contoh kita buat deep fry, kan, kita goreng french fries, memang sedap, apa pun suka. Ataupun kita goreng ikan, kan, contohnya, kan, habis, kan. So dalam je tinggal karbon, kalau ada zat pun terlalu rendah. Okey, so cari makanan yang masih ada lagi dia punya khasiat yang banyak. So apa kaedah untuk kita makan? So bila kita makan,
dalam masa kita nak makan, dan macam mana kita nak jadi orang yang bahagia, di antaranya masa makan tu kita mesti makan dalam keadaan yang mindfulness, bukan sekadar makan. Okey, sebelum makan pun kita relax, tenang, tarik nafas, lepas 3 kali kita tengok apa yang ada dekat pemakan kita. Pastikan konsep makan kita suku separuh. Suku tu apa? Suku tu dia punya karbo, suku lagi dia punya protein, dan separuh dia punya serat. Okey, dan menikmati apa yang kita makan, dan masuk dalam mulut kita kunyah banyak kali, 44 kali kita kunyah. Okey, apa impact dia kan bila kita buat benda-benda macam ni? Kita akan naikkan kita punya rasa syukur, kan, kita punya gratitude. Dalam masa yang sama dia akan naikkan lagi hormon-hormon yang bahagia. Okey, tu baru cerita tentang bab makan. InsyaAllah nanti kita akan explain pada next program kita akan explain lebih detail. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita nanti yang akan explainkan lebih detail macam mana kan nak makan yang sebenar. Sebelum makan nak buat apa, tengah makan nak buat apa, lepas makan nak buat apa makanan yang boleh kita ambil dan apa makanan yang tak boleh kita ambil. Intipati dia adalah yang Papa sampaikan tadi, makan makanan yang hidup, jangan makan makanan yang mati. Okey. Okey, nombor 2. Papa tak nak lama-lama. Nombor 2 dia cerita tentang fitness. Ataupun kita punya jasad kita. Sebab Allah sebutkan dalam Quran banyak tentang apa? Bastatan fi ilmu wa jismi. Dia sebutkan tentang jasad. Kita kena jaga jasad kita. Bukti kita bersyukur pada Allah adalah kita jaga apa yang Allah bagi kat kita. Okey, itu bukti kita bersyukur. Kalau kita tak jaga, kalau kita rosakkan, kita isap rokok contohnya kita rosakkan paru-paru, means kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. So bila kita bersyukur, contoh macam Azmi, Azmi bagi Papa ada satu hadiah yang hebat sekali, bagi Papa kereta contohnya. So untuk tunjukkan Papa syukur ataupun Papa appreciate apa yang Azmi bagi, Papa akan jaga apa yang dia bagi. Membersihkan, Papa Papa jaga dan sebagainya. Why? Itu tunjuk kita bersyukur. Tapi kalau Papa biarkanlah rosak, means kita tak menghargai apa yang Allah jaga. Apa yang Allah bagi. So apa yang Allah bagi kita? Ini jasad kita. Tak kisahlah handsome ke, tak handsome ke, kulit hitam ke, kulit purple ke, tak kisah, janji kita jaga. Okey, so macam mana nak jaga? So salah satu kaedah yang perlu kita buat adalah kita kena exercise. Kita kena workout. Okey, so ada banyak ada semua exercise bagus semua jenis exercise bagus, tapi ada beberapa jenis exercise ataupun tindakan yang kita buat akan membuatkan kita lebih rasa bahagia, rasa yakin dan sebagainya. Contoh yang biasa Papa buat, Papa buat brisk walk. Itu di antara kaedah. Papa suka buat jigong contohnya. Jigong pun simple, memang impact dia very powerful impact. Okay, so ada buat nanti tentang exercise pun, insyaAllah nanti ada sahabat kita akan explain lebih detail tentang apa exercise yang perlu kita buat dan macam mana kita nak buat that exercise. Okay, tapi yang bila kita buat exercise pun kita perlu berada dalam keadaan yang mindfulness. Okay, sebelum kita buat exercise kita setkan berapa jarak kita nak buat. Contoh kalau kita nak lari, kita setkan berapa jarak kita nak pergi. Okey, dan ramai orang Azmi bila dia exercise, dia just exercise, dia just penat. No, bila kita start exercise, di antara benda yang kita nak kena ubah ataupun kita nak kena upgrade adalah kita start enjoy kita punya exercise. Macam kita enjoy kita punya makanan tadi, kita enjoy kita punya exercise. Okey, berlari tengok scenery tengok apa yang benda yang ada, be in present moment. Okey, walaupun tengah berlari, kita nikmati apa yang ada. Kita hargai apa yang ada. Okey, so nanti insyaAllah kita akan explain lebih detail tentang exercise. Okey, tapi dia bersangkut tentang apa? Macam mana kita nak menghargai apa yang Allah bagi pada kita. Allah bagi mata, macam mana kita nak menghargai mata kita? Allah bagi kita jasad, macam mana kita nak menghargai jasad kita? So kita kena jaga dan kita kena gunakan sepatutnya. Okey, sebab apa? Sebab nilai kesihatan ni dia tak boleh nak jual beli Azmi. So contoh macam kita dah sakit, kita bukannya boleh beli kau sihat, bagi aku sikit aku nak bayar kau 1 juta bagi aku sihat, tak boleh. Okey, dia ada, kalau kita sekaya mana pun kita, walaupun sekarang ni macam-macam teknologi, dia orang ada artificial, sekarang ni pun dia orang dah start nak buat jantung artificial dan sebagainya, still tak sama
dengan apa yang ada sekarang. Contohlah tangan kita hilang contohnya kan. Buat artificial punya hand. Still tak sama dengan tangan yang asal. Okey, dan kita kena hargai apa yang Allah dah bagi dekat kita. Okey. Okey. Ini. Okey, Pak. Ha, Boleh silakan. teruskan yang nombor 3. Boleh silakan. Nombor 3. Okey. So, okey, nombor 3 kalau masih ingat, nombor 3 tu dia cerita tentang spiritual. Okey, spiritual ni senang. Senang tapi ramai orang tak perasan. Okey, sebab apa? Sebab kita ramai orang just hidup. Just hidup. Dan kita bangun, kita just hidup. Okey, kita tak sedar yang kita ada roh. Okey, so macam jasad kita, yes, kita boleh jaga, kita boleh exercise. Okey, kalau kita lapar, kita makan. Okey, jasad kita, makanan dia ada makanan dia. Dan apa makanan roh kita? Kan? Kenapa ada orang tenang? Kenapa ada orang mudah senyum? Kenapa ada orang macam mana masalah berlaku dan sebagainya dia masih lagi okey? Okey, kenapa dia begitu tenang? Simple. Okey, di antaranya adalah sebab kita jaga kita punya dalaman. Okey, ingat perkataan Bapa ni, breathing is everything. So sebelum nak buat apa-apa, di antara kaedah untuk kita mudah untuk jaga kita punya inner adalah dengan kawal kita punya pernafasan. Okey, so macam mana nak kawal pernafasan Papa? Simple, very simple teknik Papa nak explain pada malam ni. Okey, tarik ikut hidung. Okey, tarik ikut hidung. Tahan. Dan lepas. Tarik sekali lagi. Tahan. Dan lepas. Tarik last kali ketiga. Dan lepas. Automatik ni kita akan rasa tenang setenang-tenangnya. So sebelum kita nak buat apa, sebelum kita nak bekerja, sebelum kita nak tengok TV, sebelum kita nak berkebun, sebelum kita nak exercise, sebelum kita nak buat apa saja, tarik nafas dulu. Why? Bila kita tarik nafas, kita akan start jadi orang yang tenang. Kita akan start jadi orang yang berada pada saat itu ataupun present moment. Okey, itu indahnya. So di antara apa yang Papa guide dalam Papa punya personal coaching, ada satu teknik. Sebenarnya teknik ni dah lama dah, tapi cuma orang tak sedar, iaitu macam mana nak solat dengan sedar. Itu yang kita namakan sebagai solat khusyuk ataupun solat sedar. InsyaAllah nanti, yes, sahabat-sahabat Papa, dia akan explain lebih detail macam mana nak solat sedar, apa yang perlu kita buat dan sebagainya. Kan? Dan yang kedua tentang gratitude. Okey, contoh solat sedar. Sebelum solat, contohnya, sebab tu dalam Quran dia banyak sebut tentang hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan yang diredai dan sebagainya. So yes, bila kita nak ni, yes, kita kena tenang. Dan dalam Quran juga Allah nyatakan kan, hanya dengan menyebut namaku saja maka jiwa kamu akan tenang, hati kamu akan tenang. Dan macam mana? Kan? So setiap masa kita kena sebut nama Allah, kita kena peruntukkan hari kita dengan mengingati Allah. Okey? Tapi macam mana kita nak ingat Allah kalau kita tak tenang? So di antara kaedah yang paling mudah untuk kita tenang adalah dengan kita betulkan kita punya pernafasan. Kan? Kita nak solat, yes, kita kena betulkan pernafasan kita ketika kita solat. Kita nak workout, kita nak exercise, yes, kita kena betulkan pernafasan kita dan semasa kita exercise ataupun sebelum kita exercise. Okay? Kita nak apa tadi? Kita nak makan, yes. Macam mana nak menikmati kita punya makanan, kita kena makan dengan keadaan yang tenang, kita kena betulkan dulu kita punya pernafasan baru makan. Okay? So bila kita start tenang, and then kita start kuatkan diri dalam Japanese ataupun kefahaman Jepun dinamakan sebagai Satori Insight. Kan? Satori Insight ni adalah kesedaran dalaman. So ramai orang dia hidup dia tak sedar. Dalamannya dia tahu kan apa yang berlaku, ada hujan, ada gelap, kan? Hari ini apa yang jadi, apa yang dia makan, dia sedar, tapi dia tak gunakan dia punya prefrontal cortex tu sepatutnya. Dia tak wujudkan satu kesedaran yang betul-betul sedar. Dia tak tahu kenapa dia hidup. Dia tak tahu apa tujuan hidup dia. Dia tak tahu mana endingnya. Dia tak tahu. Dia just, kita namakan sebagai accidental life. Dia tak sengaja. Hidupnya tak sengaja. Just accidental. And dia hidup, makan, minum, jaga anak dan sebagainya. Dah tua. So tak sengaja ataupun accidental.
So ramai kebanyakan kita hidupnya adalah accidental life. No, kita kena sedar, tak boleh accidental. Kan? Accidental tu tak sengaja. Tak boleh hidup dalam keadaan yang tak sengaja. Tak sengaja tiba-tiba kita bawa kereta, kita dah sampai kat rumah. Itu yang ramai berlaku. Kenapa? Sebab dia tak sedar. Kan? So macam mana nak sedar? Di antaranya kena be in present moment. So macam mana Papa nak be in present moment? Yes, kena betulkan pernafasan. Just enjoy saat sekarang. Dan contoh macam ketika kita solat Azmi. So ramai orang bila dia solat, kan, dia tengah solat ni, tapi otak fikir masa lalu. Kan? Ataupun dia fikir masa yang akan datang. Means dia tak sedar walaupun dia tengah solat. Okay, so macam mana kita nak fokus, kita nak bagi hilang kan pemikiran yang masa lalu dengan yang masa akan datang. Yes, kita kena bertenang, okay, kan, kita sedar, kan, kita terima hakikat apa yang berlaku kita. Yes, kita kena terima. Dan Allah kata, yes, berdoalah, mintalah, kan, apa saja kepadaku, kan, dalam surah Al-Baqarah, kan, banyak Allah sebutkan, kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 186 contohnya, kan, Allah tu dekat sangat-sangat, kan, trust Allah tu dekat sangat-sangat, mohonlah, mintalah dekat dia. Okey, so kadang-kadang kita dalam otak kita ni, wah, masalah lah hidup aku. Yes, sebab apa? Sebab apa yang kita fikir pun satu doa. Dan apa yang kita fikir itulah satu doa. Okey, so Papa bagi contoh, macam mana orang bisu bercakap? Macam mana nak bercakap? Macam mana nak dia nak berdoa? Macam mana orang bisu berdoa? Yes, dia akan angkat tangan, dia akan berdoa dalam hati. Dia akan doa dalam dia punya pemikiran. Bermakna apa? Bermakna dalam hati juga doa, dalam pemikiran kita juga adalah satu doa. So hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita fikir, hati-hati apa yang terlintas dekat kita punya sanubari, sebab itu juga adalah doa. Kalau kita minta baik, yes, Allah akan bagi baik. Kalau kita minta buruk, yes, Allah akan bagi buruk. Dan sebab tu dalam surah An-Nisa, kan, ayat yang ke-82, Allah kata, yes, kalau kamu bagi syafaat yang baik, aku bagi syafaat yang baik. Tapi kalau kamu minta syafaat yang buruk, dan kamu bagi syafaat yang buruk, yes, aku bagi syafaat yang buruk. Okay, so kalau Mak Saleh panggil apa? Law of attraction. Dalam Quran dah lama sebut. Dalam Quran dah lama sebut. Kita buat baik, yes, kita akan dapat kebaikan. Kita fikir yang baik, yes, kita akan dapat kebaikan. Jangan fikir yang negatif. Manusia ni, dia suka prasangka. Itu nanti kita akan pergi pada yang nombor 4. Cerita tentang pemikiran. Okay, so jaga kita punya dalaman betul-betul. Jadi orang yang tenang. Okay, jangan burst, jangan sikit-sikit nak marah. Okay, so kita kena faham tentang kita punya emosi. Kan? Cerita tentang dalaman, kita kena faham tentang apa itu emosi. Emosi adalah tindak balas kimia. Dan emosi is science. Emosi bukan benda yang pelik, tak. Dan emosi adalah tindak balas kimia. Bila kita punya kortisol dalam badan ni naik ni, dan kita ada hormon kortisol dalam badan. So bila hormon kortisol kita naik, dan kita akan jadi orang yang depressed. Kita akan jadi orang yang stres. Kita akan jadi orang yang cepat marah. Means bila kita berlaku masa tu, means kortisol tengah naik. Sebab tu Pak cakap tadi, kena jaga makan. Okay, so ada orang, dia menghadapi masalah yang sama, tapi kortisol dia tak naik. Maka dia mampu untuk kawal keadaan. Tahu tak? Okay, kenapa? Sebab dia jaga makan, dia exercise. Okay, so sebab dalam Quran ni, kan, kalau nak cerita tentang masalah, apa tambah sikit. Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah kata, Allah tak akan bebankan seseorang melainkan dengan kesanggupan, means dengan dia punya capacity. So apa masalah yang datang dekat kita, sebenarnya kita mampu untuk handle. Cuma bila kita tak makan dengan betul, kita tak ambil makanan yang betul, kita tak jaga kita punya badan, yes, hormon dalam badan kita tak stabil. Dan itu yang kita burst, itu yang kita rasa macam masalah tu besar sangat. Okay, sebab tu Bapa selalu cakap, ini di antara, tolong ingat, kan, sahabat-sahabat semua, ini kita nak pergi pada yang nombor 4, iaitu tentang pemikiran. Okay, so ada orang datang jumpa Papa, saya punya hidup ni, kan, tak kerahuan, apa nama, problem, saya susah, kan, saya ni sengsara, kan, kehidupan saya sengsara. Tak, orang cakap, kehidupan kau tak sengsara, hidup ni Allah tak jadikan sengsara. Yang sengsara adalah dia punya memori dan dia punya imajinasi, itu yang sengsara. Okey, yang sengsara dia punya imajinasi, yang sengsara dia punya kenangan, imajinasi dan memori dia. Itu yang sengsara. Hidup tak sengsara. Okey, contoh apa? Contoh alamak, putus tunang.
Kan kejadian tu dah lepas, putus tunang. Tapi dalam memori dia masih ingat lagi macam mana dia putus tunang, macam mana dia tunang. So yang sengsara dalam dia punya memori. Tunang dia dah kahwin dah. Tunang dah kahwin baru dah. Contoh. Okay. So apa lagi? Bergaduh kan, bergaduh dengan parent contohnya, ataupun dengan pasangan. Okay. Yang sengsara dia punya imajinasi kan. Tak angkat call, telefon pasangan tak angkat call, dia create imajinasi dan dia create imagination. Wah, mesti dia pergi ni lain dah ni, pergi dengan perempuan lain dah ni, anda buat kerja yang tak apa-apa lah ni. Kita yang create kita punya imajinasi. Dan ingat, apa yang kita fikir pun satu doa. Daripada husband tak buat, nanti dia jadi buat. Sebab apa? Sebab kita yang doa, kita yang minta, kita yang fikir, kita yang create. So manusia ni dia selalu terhambat pada rumus dengan yang pertama dia suka buat rumus. Okey. Yang kedua dia suka buat conclusion. Dia suka buat kesimpulan. Okey. Kadang-kadang benda tu tak berlaku macam tu pun. Contohlah jiran sebelah tiba-tiba bercakap tentang kita. Okey. Apalah dia tu sombong sikit dan tak nak bercampur. Kita dah start buat rumus. Oh, inilah ni. Inilah ni. Kita dah start buat andaian. Dan kita dah start buat conclusion. So, berlaku macam tadi Papa cakap. Ramai orang bila Papa coach, okay, berlaku masalah. Dia actually, kadang-kadang benda tu tak berlaku yang macam tu pun sebenarnya. Kadang-kadang ada masalah dengan mak. Mak tu okey je sebenarnya. Tapi dia sendiri yang buat rumus. Dia sendiri yang buat conclusion. Mak dia macam tu dan sebagainya. Okay, ini yang berlaku sebenarnya. Okay, so macam mana kita nak jaga kita punya pemikiran? Makan, kita boleh jaga kita punya makan. Makan yang bagus-bagus, makan yang baik-baik. Okay, jasad kita boleh lari, kita boleh buat exercise. Dalaman kita boleh jaga, kita boleh bertenang, kita boleh kawal kita punya emosi, kita boleh berzikir. Tapi macam mana ni kita nak jaga kita punya pemikiran? Ada ni idea? Ada. Macam mana? Silakan, teruskan. Nombor 4 dah sekarang, makanan, fitness, dalaman dan juga pemikiran. Yes, macam mana nak jaga pemikiran ni? Papa tanya Azmi, tak ada. Ya. So, pemikiran ni. Pemikiran. Ya selalu Papa buat satu analogi. Pemikiran kita ni macam anak dara. Senang je. Analogi apa? Pemikiran ni macam budak-budak. Pemikiran kena jaga. Sebab dia precious, very precious. Okay? Yang membezakan kita adalah cara kita berfikir. Perspektif kita. Itu yang membezakan di antaranya ramai orang. Luar contohnya kita nak jadi macam artis. Apa asal nak jadi macam artis apa? Yes, kita boleh jadi kurus, kita boleh buat operation tampal ni sedut potong dan sebagainya, buat operation potong usus contoh dan sebagainya. Yes, kita boleh buat. Okey. Dalaman yes kita boleh jaga dalaman tadi, tapi pemikiran ni satu benda yang kompleks. Okay, so dia bukannya boleh main suku-suku, memang kena jaga betul-betul. Okay, kita boleh tiru orang, tapi pemikiran tu kita tak boleh nak tiru. Okay, kita tak boleh nak tiru perspektif seseorang, tak boleh nak tiru. Okay, so dia macam ni. Papa selalu buat analogi macam satu jug, satu jug yang dekat dalam tu kita bubuh ada air ada kekotoran contohnya. Ada tanah lah kotor, selut. Okey. So kita tahu alamak jug ni dah kotor. Okey, dan macam mana nak buat? Okey, itulah pemikiran kita. Pemikiran kita dah negatif. Dan macam mana yang nak buat apa? Masalah banyak sekali masalah negatif saja. Sebab orang yang bercerita tentang masalah dia adalah orang yang dah start berfikiran negatif. Okey. So macam mana nak buat? So air yang dalam jug. Okey, itu kekotoran tu, itulah kita punya pemikiran. So macam mana nak buat? Kita kena terus masukkan air yang baru. Masukkan air yang baru. So lama-lama kalau kita continuously, kita teruskan masuk air yang baru, dan air yang dekat dalam tu akan start bersih. Sebab memori kita ni Azmi, kita tak boleh nak delete. Kita tak ada butang tau. Tekan kat hidung ke, tekan dekat tengkuk ke, pump delete memori. Tak boleh. Dia still ada. Still exist. Memori tu still exist. Tapi macam mana Papa saya nak menghadap ni? Okey, macam mana saya tak boleh nak hilang ni? Yes. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena tambah lagi memori yang positif. Kalau kita ada memori yang negatif, dan kita kena masukkan memori lagi yang positif. Kita kena masukkan.
Sebab pemikiran ini adalah hasil daripada apa yang kita alami ataupun pengalaman kita. Macam mana kita belajar, surrounding kita, cakap orang dan sebagainya, apa yang kita tengok, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu yang menghasilkan kita punya pemikiran. Okey, dan tambah lagi benda yang positif. Sebab tu Pak cakap, yes, tukar kita punya circle. Cari orang yang betul-betul boleh coach kita jadi orang yang berfikiran yang positif. Baca buku, tambah lagi ilmu. Dan dengar audiobook dan sebagainya, cari audiobook yang bagus-bagus, okey, dengar, hadam, yes, tambah. So lama-lama Azmi, yang memori yang negatif tu lama-lama dia akan jadi kecil. Dia bukannya dia mengecil tak. Contoh macam apa, kita lambat lah. Kan kita ambil guli kan warna merah. Kan kita ambil guli warna merah. Kan ada dekat 3,000 guli yang warna merah. Okey, kita ambil satu je guli yang warna warna hitam. Contohnya. Okey. So bila kita lambatkan 3,000 guli yang warna merah, ada satu je, seorang dah tak nampak yang warna hitam tu dah tenggelam. Macam tu kita punya pemikiran. So walaupun kita ada negative thought yang kecil, ada satu negative thought ataupun kita ada satu ada memori yang negatif. Bila kita banyakkan yang positif, lama-lama dia akan tenggelam. Dia bukan hilang, kita tak boleh nak delete kita punya memori, tapi lama-lama dia akan tenggelam. Okay, dan macam mana? Yes, kena insert selalu. Kita kena buat rewiring kita punya brain. Dan insyaAllah nanti sahabat-sahabat kita akan explain macam mana kita nak rewire balik semula kita punya brain. Dia ada kaedah dan dia ada teknik. Macam mana kita nak rewire balik semula, kita nak reset balik semula kita punya otak ni. And walaupun macam Papa cakap tadi, kita ni bukan robot. Sebab apa Mi? Sebab bila kita umur 21 tahun kan, sejak kita 21, kita punya otak ni dia akan start mengecut. Kecil dia makin lama makin besar otak kita ni. Tapi bila makin sampai umur 21, dia akan start mengecut ni. Dia kecut. So kalau kita biarkan, kita akan jadi orang yang Alzheimer kan, cepat lupa, kan? Kita akan jadi orang yang cepat stres, kita akan susah untuk belajar, susah untuk mengingati. Okey. So di antara kaedahnya adalah berdasarkan kajian, kan, kita kena hidup dalam keadaan yang mindfulness. Okey. Sebab tu Pak cakap, yes, macam mana kita nak makan sambil kita mindfulness, kita menikmati apa yang kita makan. Macam mana kita nak exercise, kita nak workout tu dengan keadaan yang mindfulness, kita menikmati apa yang kita sedang buat. Macam mana kita nak ritual pada Allah, kita nak solat tu dalam keadaan yang mindfulness. So orang yang mindfulness ni, Azmi, orang yang pemikirannya mindfulness ni, dia punya brain ni macam apa cakap, dia 21 dia makin mengecut kan. Tapi orang yang mindfulness berdasarkan kajian, dia berjaya kekalkan dia punya size brain. Sebab tu orang yang mindfulness kan, dia orang yang happy, orang yang segar, orang yang tenang, orang yang blissfulness kan, orang yang cepat ingat. Okey, orang yang dia ni hebatlah pemikiran dia. No. Why? Sebab dia jaga dia punya brain. Itu dia punya teknik. So ini benda-benda macam ni yang Bapa nak explain. Benda-benda macam ni yang Mishkat nak explain. Okay. Yes, kita kena hidup dalam keadaan yang mindfulness. Okay, macam mana kita nak start rewire balik semula kita punya pemikiran. Okay Azmi? Alright, so, okay Pak. Ready nombor 4, okay. Nombor 5 dan nombor 6 Pak, silakan. Okay, nombor 5. So nombor 5 ni Mi, kan? Tadi kita dah cerita tentang tentang makan, kan? Kita dah cerita tentang badan. Kita dah cerita tentang kita punya dalaman. Kita dah cerita tentang kita punya otak, kan? Tentang kita punya brain. Dan nombor 5. Nombor 5 ni hampir sebahagian daripada hidup kita buat yang nombor 5 ni, Mi, iaitu kita tidur. Kita nampak biasa. Wah, biasalah Papa tidur. Tak. Tidur bukan satu benda yang biasa. Tidur tu adalah satu benda yang very special. Why? Sebab kita tak nampak. Masa kita tidur ni, Mi, sebenarnya dia membaiki hampir keseluruhan kita punya tubuh badan. Kita punya dalam badan ni, Mi, dia ada sel. Dan sel ni dia ada hidup dan mati. Ada yang 2 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 10 tahun. Kan contoh macam kita punya lung, kan? Kita punya lung ni. Ini mungkin dalam 30 tahun contohnya. Kan kita punya lidah. Kan? Kita punya lidah ni, sel lidah, yes, dia boleh katakan setiap minggu dia bertukar. So masa kita tidur, masa itulah sebenarnya kita membaiki kita punya sel. Sebab tu jangan ambil mudah masa kita tidur. Dan masa kita tidur, kita ingatkan masa kita tidur, everything shut down. No. So masa kita tidur, otak kita tak shut down. Otak kita masih lagi bekerja. Kita punya subconscious mind. Siapa yang nak bagi pump paru-paru, takkan kita tidur terus meninggal, tak? Kan? So
lagi ni, otak kita masih laju bekerja. Pam paru-paru, replace apa benda yang tak yang ni kita ada sakit, dia immunkan dan sebagainya, dia kemas kini kan, dia buat defragmentation dan defrag dan sebagainya. Dan penting untuk kita tahu kaedah yang bagus sebelum kita tidur, semasa kita tidur dan selepas kita bangun tidur ni. Dan sebab tu bapa selalu cakap, tidur ni, bila kita bangun tidur ni, kalau kita bangun dalam keadaan yang bahagia, 24 jam kita bahagia. Tapi macam mana nak bangun dalam keadaan yang bahagia? Kita kena tidur dalam keadaan yang bahagia. Sebab tu, itu saya cakap, sebelum tidur, kan, pastikan kita maafkan semua orang. Terutamanya diri kita sendiri. Okey, ramai orang, dia maafkan orang, semua orang dia nak maafkan, tapi dia tak maafkan diri sendiri. Kita banyak melukai diri kita sebenarnya. Kan kita cakap kita bodoh, kita cakap kita tak bagus, kita cakap kita ni tak apa-apa dan sebagainya kan. Kita banyak hina diri kita. Maafkan diri. Kan Faizal, aku minta maaf, aku nak tidur ni. Sama-sama kita kosong-kosong. Ada orang lain kan, kita minta maaf. Kalau boleh minta maaf, tak minta maaf. Kalau tak boleh, sedekahkan Al-Fatihah. Kan? Aku sedekahkan Al-Fatihah pada kawan aku yang dah tipu aku duit 3 juta. Dan moga dia bahagia. Moga dia lebih kaya supaya dia boleh bayar hutang aku contohnya. Jangan marah, jangan maki. Maafkan. Kan? Mungkin dia tak sedar masa tu, ya Allah, kan, aku maafkan. Maafkan tu biasa, maafkan. Kan? Ada masalah dengan parent, ada masalah dengan mak ayah, maafkan sebelum tidur. Okey? Dan yes, tidur dalam keadaan yang kita rasa sesuai untuk tidur. Perlu mandi, kita mandi. Perlu bersihkan diri, kita bersihkan diri. Bukannya balik kerja, bam, terus tidur. Tak. Okey, dan nak buat apa lagi? Yes. Solat taubat. Please. Sebelum tidur, solat taubat. Why? Solat taubat ni dia salah satu kaedah untuk kita reset balik semula kita punya totally body. Dan kita punya pemikiran, kita punya jasad dan sebagainya. Dan kita tak tahu. Mungkin malam itu adalah malam yang terakhir kita tidur. Okey, so kurang-kurangnya sebelum tidur solat taubat. Okey, yes, pastikan kita tidur dalam keadaan yang bagus dan bantal dia betul, tilamnya betul, lansirnya betul. Okey, cari yang blackout punya lansir supaya cahaya tak masuk, ada dim cahaya, natural light yang contohnya gunakan lampu garam dan sebagainya. So benda-benda ini kita akan explainkan lebih detail lagi program yang akan datang. Okey, cuma tips dia yang bapa bagi adalah kena start jaga tidur. Okay, so ramai orang kata, Papa saya kena tidur 8 jam lah Papa. Dan kalau tak saya jadi boring. No, kita terlalu ikut kan kita punya nafsu. Kan? Kalau dalam Quran Allah sebutkan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang sedikit tidurnya. Allah tak sebut kan orang kau kena tidur 8 jam. Tak. Allah dah bagi hint. Kan? Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang sedikit tidurnya. Kenapa? So means badan kita ni walaupun kita tidur sekejap, yes, dia masih lagi boleh cope up. Why? Sebab apa? Sebab yes, Allah yang jadikan kita. So yang perlu bukan tidur yang lama. Yang perlu adalah tidur yang berkualiti. So macam mana nak dapatkan tidur yang berkualiti? Je pastikan kita sebelum tidur kita ready untuk tidur. Bukannya main tidur, tak. Okay, so yes, kita pastikan okay, apa yang kita nak kena buat, apa yang kita kena, macam mana pakaian kita sebelum kita, semasa kita nak tidur. So masa tidur, yes, macam mana posisi kita nak tidur. Okay, so bangun daripada tidur, apa yang kita nak buat. Dan contoh yang paling impactful yang biasa Papa buat, yes, kita appreciate apa yang kita ada. Sebab kan bila kita bangun malam tadi ramai yang mati. Okay, so kita masih lagi boleh bangun. Yes, kita kena jadi bersyukur sebab kita orang yang bertuah. Bangun pagi tu. Okey, dan bersyukur apa yang kita ada. Kita ada mata, yang bersyukur apa yang kita ada. Ada orang buka-buka mata terus gelap contohnya. Okey, kan? Ataupun buka-buka hilang tangan dan accident contohnya. Yes, syukuri apa yang kita ada. Okey, nikmati apa yang kita ada. Kan? Hidup tu dalam keadaan start kan? Kita punya hari tu dengan keadaan yang high peak dan dengan semangat yang tinggi, dengan impian yang besar. Okey, buat mental rehearsal sebelum tidur dan lepas bangun tidur. Mental rehearsal ni kan kita duduk dan kita fikirkan apa yang kita nak buat tu kan, dan kita cuba scriptkan ataupun kita visualizekan benda tu berlaku macam mana. Dan insya-Allah kan, dan sebab itu Bapa cakap itu pun salah satu doa kan pada kita pada Allah. Just buat mental rehearsal, exercise kan. Mental kita pun kena exercise. Okey. So
InsyaAllah nanti kita akan explain kan, secara lebih detail lagi tentang macam mana nak tidur kan, dengan yang bagus. Okay. So dan yang terakhir Azmi, yang nombor 6, ini yang paling penting di antaranya. Sebab yang nombor 1 tadi cerita tentang diri kita dan makan diri kita. Okay. Nombor 2 pun cerita tentang tubuh badan kita, fitness, yes, diri kita. Dan nombor 3 kan kita cerita tentang kita punya spiritual dalaman kita, yes, diri kita. Nombor 4 kita cerita tentang kita punya intellectual kan, yes, itu diri kita. Dan nombor 5, yes, kita cerita tentang tidur, tentang masa kita rehat, okey, ada masa kita buat kailula dan sebagainya, itu masih lagi diri kita. Tapi yang nombor 6 ni Mi, kan, dia cerita tentang orang lain, dia cerita tentang external, dan dia cerita tentang social behavior. Okey, so ramai orang yang 5 ni jaga semua, tapi tiba-tiba datang satu ni kan, papa saya nak kena mengadap hari-hari perangai dia papa. Membebel tak sudah-sudah, macam mana saya Ustaz? Padahal saya orang yang beribadah kepada Allah, saya jaga orang yang tenang, tapi disebabkan bebel apa saya dah tak boleh tahan. Nampak? Saya tiba-tiba habis semua. Kan, daripada tak makan Maggi jadi makan Maggi rasanya. Kan, geram sangat kan untuk nak tumbuk-tumbuk dinding. Why? Sebab kita tak faham tentang external factor. Okey? So contoh. Bila berlaku PKP dan sebagainya, kita tengok orang lain kan ada yang terkesan dan sebagainya. Okey. Katalah kan bos kita dan dia nak kita sale yang tinggi. Kan? Faizal, awak kena buat sale. Dan kenapa sale tak capai dan sebagainya? Kita kena faham bahawa bos adalah external. Kita adalah internal. Dan kita adalah kita, diri kita. Okey? So benda yang external kita tak boleh nak ubah 100%. Benda yang eksternal kita tak boleh nak kawal. Kan, walaupun tadi Bapak cakap, yes, masalah adalah kan, kalau kita gagal untuk mengawal situasi, maka itu kita namakan masalah. Situasi kita boleh kawal, orang kita tak boleh kawal. Okey ya? Kita boleh kawal situasi, tapi kita tak boleh nak kawal pemikiran orang lain. Kita tak boleh nak kawal tindakan orang lain. Dan dia ada hak atas diri dia sendiri. Dan kalau semua orang ikut apa yang kita nak, maka boring dunia ni. Kan? Macam mana orang lain punya hasrat pula kan, kalau semua ikut kita. Tak best. Sebab tu Allah jadikan bumi ni pelbagai. So macam-macam karakter, macam-macam kerenah dan sebagainya. Tapi yang paling utama ni, kita kena faham tentang yang eksternal. Eksternal ni adalah benda luaran. Kan, tiba-tiba kita dapat klien yang bising. And apasal ni dan sebagainya, kerja tak siap lah, dah ikut spek dan sebagainya, bumbang maki kita, maki hamun, habis segala-galanya haiwan disebutkan kan, daripada semut, daripada gajah, kan, daripada kinzir, daripada monyet, semua habis keluar. Contoh. Okey. So bila kita tak faham tentang eksternal, kita akan tangkap benda tu dan kita akan digest. Maka kita akan start sakit hati. Mana ada aku dah ikut you. And tapi biasalah PKP dan sebagainya, kita dah start blame ke sana sini. Why? Sebab kita rasa terkesan dengan eksternal. Ini Bapak bagi contoh. Contohlah bila ada orang maki kita. Kan? So bila orang ada maki kita, contohlah Azmi jumpa orang Jepun. Kan? Orang Jepun tu cakap, no, Cina ke Jepun ke cakap. Kan? So kita tak faham. Sebab dia menggunakan language yang berbeza menyebabkan kita tak faham. So apa yang kita dengar? Kita cuma dengar bunyi bising. Tahu tak? So bunyi, kan, contoh macam Papa bercakap, Papa actually sedang menghasilkan bunyi. Okay, so bila kita faham tentang eksternal dan eksternal mengeluarkan bunyi, okay, dan bila dia maki kita contohnya, yes, kita just set balik semula kita punya otak, dia cuma buat bising. Jangan terima, jangan absorb, jangan masukkan dalam jiwa kita. Jangan sampai kecil hati, renyuk kan, dan sebagainya. Tak perlu. Okey, kita letak satu barrier. Yes, senyum. Dan sebab apa? Sebab kita tak boleh nak kawal apa benda yang dia cakap. Okey, dan kita just fikirkan, yes, itu cuma bunyi bising. Dan bunyi bising tu kita tak mampu untuk tutup dia punya switch. Kan? Tak apa, bagi dia luahkan perasaan. Dan kebiasaannya, kan, bila Papa jumpa pada klien ataupun pada orang yang suka buat bising, marah-marah dan sebagainya. Contohlah dia tak puas hati dengan Papa. So, Papa akan jumpa, Papa akan senyum. Papa akan bawa pen dan Papa akan bawa kertas, contoh. Ini dia antara tips. So, cakaplah bang. So, dia akan cakap. Dan kita akan tulis. Kita dengar, senyum dan kita tulis. Kita tulis. Kita ambil point. Kebiasaannya, dia akan ulang benda yang sama. Sebab apa? Dia nak meluahkan rasa tak puas hati dia. Tapi lama-lama, katakanlah benda tu berlaku sekali. Tapi lama-lama, bila dia ulang banyak kali, dia akan rasa dalam diri ni, aku ni bodoh. Tak usah aku ulang benda banyak kali. Kan? Macam Mama tak faham.
Okey, so lama-lama dia akan tersedar sendiri kan bahawa tindakan dia tu ataupun perkataan dia tu salah. Okey, dan kita cuba cari solution. Kalau kita terimpact, kan, kita terimpact, maka kita susah untuk cari solution. Tapi bila kita tenang, kita relax, kita kawal keadaan, just dengar apa yang disampaikan dan kita tahu dia sedang buat bunyi bising, dan bila kita take note, baru kita jumpa solution. Okey, solution dia macam mana bang? Kita bincang. Okay, solution ni apa yang abang nak? Okay, abang nak macam ni. Okey, kita cuba fulfill. Okey, kita try negotiation dan sebagainya. Itu di antara teknik. Okey, ataupun dia teks kita, kan, dia bagi teks dan macam-macam teks, dia maki kita dalam WhatsApp dan sebagainya, kan. Tadi Papa dengar di antara ramai artis international, ni dah contoh, ramai artis international, kan, yang sampai ada masalah gangguan jiwa disebabkan baca komen. Baca komen ni, baca komen sampai sakit hati, kan. Ini international punya artis tau. Ramai yang sampai ada masalah jiwa, kan, dia tak boleh nak, sampai tak depressed tengok dia punya peminat punya komen. Kenapa? Sebab dia tak faham tentang external. Okay, so bila contoh kita nampak kat Facebook, komen kat Facebook ataupun masuk WhatsApp kat kita, kita kena faham yang hadir kita tu cuma tulisan yang wujud hasil daripada algoritma. Yang algoritma ini dicipta oleh seorang yang kita namakan sebagai programmer. So bila kita faham, oh ini just algoritma, dan kenapa kita nak kesan? Kita ada hak untuk kita baca dan kita ada hak untuk kita tak baca. Kalau kita rasa kita tak ready, tak payah baca. Kalau kita rasa kita tak ready nak baca, tak payahlah baca. Kan? Kalau kita rasa tak ready untuk balas, tak payahlah balas. Okey, sebab benda bukan mandatory. Bukannya bila tak balas engkau terus dapat hukum menjadi neraka. Tak. Okey, ambil masa. Digest, kita dah relax, tenang, kita tengok, kita baca balik. Oh, dia ni nak cerita pasal ni. Okey, dan kita jawab balik semula. Ya, abang salah fakta sebenarnya bang. Saya tak cakap macam ni. Sebenarnya sebab manusia ni, kalau dia rasa dia betul, macam mana pun dia akan tetap betul. Katalah dia marah kita kan. Bom dan sebagainya. Kalau kita nak lawan dia cakap sekalipun, kalau kata dia betul, dia akan tetap betul. Dan kita juga salah. Okey? So dia nak buat apa? Yang penting adalah aman. Okey? Sebab kita tak tahu masa depan apa yang berlaku. Okey, dan kita kena faham, kita kena sedar tentang eksternal. Kan? So social kita ni, luaran kita ni, kita tak boleh nak kawal 100%. Okey, so seperti yang biasa Papa bagi analogi, seperti macam satu batang pokok. Kan? Kita tanam pokok, kan, kita bertani, katalah kita nak tanam kobis. Kita cari biji benih kobis. Okey, pun kita pun tanam, kan, kita semai biji dia, kita siram setiap hari. Tapi yang nak menentukan kobis tu sedap tak sedap bukan kita ni. Nak menentukan kobis dia naik tinggi atau tak bukan kita. Kita cuma mampu tanam. Okey. So ini yang kita namakan sebagai fitrah. So sama juga, means ada banyak benda dalam dunia ni yang kita tak boleh nak kawal. Itu yang biasa saya cakap. Padahal dalam diri kita sendiri pun kita tak mampu nak kawal. Itu yang paling sepatutnya kita fahami. Contoh macam sekarang ni. Jadi tadi daripada dah sejam yang lepas Papa bercakap, Papa tak boleh nak kawal pun Papa punya pernafasan. Korang tengok, kan, korang tak boleh nak kawal pun kita punya kedipan mata. So kita sendiri pun kita tak boleh nak kawal. Kita tak boleh nak kawal kita punya darah naik ke jantung dan sebagainya. Kita tak boleh nak kawal. Then kenapa kita harus kawal orang lain? Okey, sebab alam ini Allah jadikan pelbagai. Ada orang sihat, ada orang jahat, ada orang yang suka maki hamun, dan kita kena terima kepelbagaian. Once kita start sedar, once kita start faham, okey, itu eksternal, dan kita tak mampu untuk buat apa pun, kalau ada pun terlalu sedikit untuk kita mampu ubah, dan insya-Allah nanti kita akan jadi start orang yang berjaya untuk kawal situasi, dan yang terusnya kita akan start jadi orang yang mampu untuk selesaikan masalah kita ni. Okey, dah 6 dah weh. Dah 6. Okey, Pak. Alhamdulillah. So macam Papa bagi tahu tadi, daripada ke-6 ni nanti akan didetailkan lagi untuk the next program. Cuba Papa terangkan dengan lebih lanjut sebenarnya apa program for the next tu. Okey, nama program masih lagi biasa, insya-Allah. Sebab tu ni kita nak bantu sehabis baik yang boleh, kan, sahabat-sahabat kita yang dekat luar sana, kita kalau boleh kita nak bantu sama-sama balancekan balik semula, shape balik semula sampai kita dapat the best shape of my life. Okay, so Papa dah rasai, Papa sendiri dah best. Everything yang kita nak buat tu on place, semua everything okay. Ramai orang dia terus nak pergi jump pada pada end result.
Papa saya nak jadi orang yang bahagia. Papa saya nak jadi orang yang kaya. No, itu dia punya result. Sebelum nak pergi result, kita kena jalankan dulu dia punya proses. So proses dia apa? Prosesnya kita kena balancekan balik semula kita punya kehidupan. Once kita berjaya balancekan kita punya kehidupan, baru datang result. Okay, kalau result tak datang means ada benda yang tak balance. Okay, dan start balancekan balik semula. Dan nanti baru ada result. Dan insyaAllah ni 21 hari bulan ni kita akan buat sekali lagi kan, lebih detail, dan dia akan, program tu akan full day kan, full day program, and the best shape of my life. Okay, dan insyaAllah nanti bukan Papa seorang yang akan sampaikan kan, Papa di antaranya yang sampaikan. So Azmi sini insyaAllah, sahabat-sahabat, Azmi akan sampaikan tentang pemakanan very detail, apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita tinggalkan, macam mana nak makan, cara nak makan, apa yang perlu kita buat dan sebagainya, macam mana kita nak nak kenal makanan yang betul, dan apa makanan yang ada dalam market. Yes, kena tahu. Sebab tu dalam Quran Allah kata perhatikan apa benda yang kita nak makan. Okay, so orang yang kedua insyaAllah kan, yang akan sampaikan tentang fitness, dan kita punya coach, kita punya coach Ju, dia akan ceritakan tentang senaman, apa senaman yang perlu kita buat, macam mana nak exercise yang betul, macam mana nak exercise dalam keadaan yang mindfulness dan sebagainya. So dia ada kaedah. Okey, dan program ni kita akan buat daripada pagi sampai petang insya-Allah kan. So Azmi kan insya-Allah dia akan sampaikan tentang macam mana nak makan yang betul, and then coach Ju dia akan sampaikan tentang macam mana nak jaga kita punya fitness, dan nanti insya-Allah kan kita ada nama je Yana. Sorry yang nombor 3 namanya Dayang kan. Sorry, Dayang. Nombor 4, oh maafkan Bapa. Nombor 3 Zaida, maaf Zaida kan. Minta maaf banyak. So dia akan cerita tentang spiritual, tentang inner, tentang dalaman. Okay, so Zaida dia akan cerita tentang dalaman kan. So macam mana nak jaga dalaman. So Zaida sendiri dia ada dia punya pengalaman sendiri. Dia akan cerita tentang pengalaman sendiri, macam mana kan, daripada dia jatuh sampai dia bangun, macam mana dia uruskan dia punya dalaman kan, macam-macam orang bagi sihir dan sebagainya, dan macam mana dia uruskan. Okay, so kita akan bagi orang yang betul-betul dalam bidang. So dia akan sampaikan macam mana, apa kaedah, macam mana kita nak naikkan level trust Allah tu tadi. Okay, yang nombor 4 ni, yes, ni baru Dayang kan. Nombor 1 tadi Azmi kan, coach kita akan cerita tentang makanan. Nombor 2 coach Ju kita akan cerita tentang fitness. Nombor 3 kan kita punya Puan Zaida kita, dia akan cerita tentang dalaman, tentang spiritual. Yang nombor 4 kita bawa orang yang bijak kan, itu Dayang kita kan. Dia ni seorang pengamal undang-undang, masih lagi sebagai salah seorang pengamal undang-undang di Sabah kan, dan sekarang ni dia banyak buat untuk perundangan syariah. So dia akan cerita tentang intellectual, macam mana kita nak rewire balik semula kita punya brain, macam mana kita nak nak create balik semula kan kita punya parts yang baru. Dalam otak kita ni ada sensory neurons. So macam mana kita nak create kan neuron parts yang baru. Okey, so kita jemput orang yang memang yang hebat kan, yang baca macam-macam buku dan sebagainya. Okey, dan dia akan explain macam mana kan kita ni nak jadi orang yang boleh kawal kita punya pemikiran. Yang nombor 5, yes, kita jemput kita punya sahabat Rashidah Liana. So Yana akan cerita tentang tidur. Okey, so Yana, yes, dia masih lagi bekerja sebagai pegawai kerajaan kan, tapi dia pernah dalam fiqh fatwa dan sebagainya, dan dia tahu kan, sebab contoh macam tadi Papa explain tentang tidur, Papa belum cerita lagi tentang melatonin dan sebagainya. Nanti Yana akan cerita apa tu hormon melatonin yang baiki kita punya sel, masa bila hormon melatonin ni keluar, dan macam mana kan. Sebab bila kita makin berusia ni sampai usia 40 tahun contohnya, so melatonin ni dia akan start rendah, dia akan low. So kalau kita tak tahu macam mana nak handle kita punya melatonin, so badan kita walaupun kita tidur banyak, dia akan jadi cepat letih. Okay, so walaupun kita makan yang berkhasiat, tapi kalau kita tak jaga kita punya tidur, dia still akan jadi letih, dia akan jadi penat. Okay, so nanti Yana dia akan explain lebih detail macam mana nak tidur, macam mana nak buat kailula. Tadi Papa tak sebut tentang kailula, tentang napping. So dia akan explain tentang napping, macam mana nak napping dan sebagainya. Okay, dan nombor 6 ni kita punya Master Ika kan, orang yang bagus, yang akan cerita tentang external and behavior. So Ika ni dia buat terapi kan, hipnoterapi, hypnobeauty kan, hypnobeauty, dan dia hari-hari dengar kan masalah orang dan sebagainya. So dia akan share kan nanti macam mana nak handle.
kan, situasi macam mana nak baiki kan, supaya nanti yes kita boleh dengar, tapi macam mana nanti kita nak respon kan, dengan external, macam mana kita nak manage. So bila kita faham tentang enam perkara ni, baru mudah untuk kita kawal situasi dan tak ada masalah. Masalah tu okey, mampu untuk ditangani. Okey, nanti baru ada keluar result. Okey, so pastikan okey, selepas habis live sesi pada malam ni, online kelas kita pada malam ni kan, actually tadi bila kita punya berlangsung tadi dah ada butang kan dekat bawah untuk join kita punya program 21 hari bulan Februari ni, insya-Allah kita akan ada, dan ada bonus sebenarnya ni program kita. Wow, apa tu Pak? Bonus ni apa tu Pak? Silakan. Apa dia? Tak sabar nak. Okey, bonus yang pertama, okey, program kita akan berlaku pada siang hari, kan, pada pagi sampai petang lah maksudnya. Dan kita ada bonus, kita nak bawa seorang tokoh di Malaysia, salah seorangnya iaitu Ibu Ros. Ibu Ros ni cukup bagus tentang parenting. So dia Ibu Ros memang ada program malam tu kan, program malam tu dengan sebuah koperasi di USN. Okey, so yang tu berbayar, yang Ibu Ros tu pun berbayar. So siapa yang join program pagi kita ni, yang dengan program pagi kita ni, kita akan bagi bonus free join program dengan Ibu Ros yang waktu malam tu secara percuma. Kita bagi tiket secara percuma untuk program yang waktu malam. Okey, tapi syarat dia kena join yang program kita yang waktu pagi. Okey, so selepas habis je tonton kita punya video pada malam ni, terus klik butang dekat bawah tu, dan the best part dia ni adalah kita akan bagi coaching selama 1 tahun, group coaching. So means ada masalah lepas tu yang kita akan coach secara team kan, kita akan bantu secara team kan selama setahun. Okey, so ada apa nak sampaikan, tak faham ke apa, bagi konten tadi dan sebagainya, ataupun konten yang 21 hari bulan masih lagi macam mana nak praktiskan secara langsung dan sebagainya, dan setahun kita bagi group coaching. Dan bagi yang nak tambah pendapatan kan, sebab yang 21 hari bulan ni ada sum bayaran, dan bayaran tu pula insya-Allah sebenarnya kita akan wakafkan kan. Kita akan wakafkan dalam kita punya program Sustainable Social Enterprise, sebahagian daripada bayaran tu. Dan siapa yang nak tambah income, kita ada program affiliate ni kan. So maksudnya kalau kata dia invite orang kan, dia jemput orang kan untuk sertai kita punya program, yes, dia juga akan dapat income. Okey ni. Okey. Last question Papa. Ni malam ni kita ramai yang menonton kita punya online seminar ni. So daripada ramai-ramai sahabat syurga kita ni, so sebenarnya siapa yang paling sesuai untuk join untuk for the next program kita ni pada 21 hari bulan ni? Kategori yang macam mana jenis orang yang patut ataupun kita boleh kategorikan sebagai wajib untuk terus join kita punya online seminar for the next 21 hari bulan ni? Silakan Pak. Okey. Actually terima kasih banyak ni. So sebenarnya semua orang berpandang invite, seriously semua orang berpandang invite sebab konten dia very good. Kita tak akan jumpa konten kat luar. Apa-apa belum pernah jumpa. Kalau ada tolong bagi tahu. Kan? Sebab apa? Kalau kita pergi satu program tentang kesihatan, tentang nak jaga makan, dia kan cerita pasal jaga makan je ni. Kalau kita nak pergi program dia cerita pasal fitness je. Kalau kita nak pergi program tentang dia akan cerita pasal keagamaan je. Kalau kita nak pergi program tentang self development, macam nak tukar pemikiran kita, ESQ dan sebagainya, dia akan cerita tentang benda tu je. Okey? Tapi program kita nak buat ini, the balance. Okey, sebab tu nama dia the best shape of my life. Okey? So then semua orang kan yang beragama Islam terutamanya, sebab apa? Sebab solution yang kita nak bagi kebanyakan, yang boleh kata totally, kita ambil daripada Al-Quran. Okey? So yes, Allah sebut macam yang Bapa sebut tadi, jaga makan dan sebagainya. Okey? So terutamanya pada orang yang nak melakukan perubahan dalam hidup dia. Dia tak tahu macam mana nak berubah, dia tak tahu mana circle yang betul, dia tak tahu apa ilmu yang betul dan sebagainya dia nak cari. Dan yes, ini program yang patut dia join ni. Okey, Mek? Okey. So kepada semua sahabat-sahabat syurga yang nak terus join, boleh terus habis saja kita punya online seminar ni, boleh tekan terus link dekat komen kat bawah. So last daripada Papa, silakan Papa. Paling akhir sekali, kata-kata yang paling akhir sebelum kita tutup kita punya sesi online seminar ni. Bagi Papa kan, hidup kita ni singkat. Seriously singkat. Hidup kita ni singkat, dan kita appreciate, kita hargai hidup kita ni. Kita tak tahu bila lagi kita nak mati ni. Okey, dan kita try buat yang paling best kan dalam hidup kita sekarang ni. So kalau ada silap dan salah kan, ada masalah teknikal dan sebagainya, Papa mohon maaf banyak-banyak.
Okey, kita dah try paling best, kita dah try yang terbaik dan kita serahkan ke trust Allah. Okey, dan Papa harap ramai yang join. Okey, panggil sahabat-sahabat, family dan kawan-kawan. Okey, sebab apa? Sebab susah untuk dapat peluang yang macam ni. Kan? Satu program yang begitu komplit, yang begitu lengkap, kan? Yang kita sediakan, dan ada lagi group support. Kadang-kadang kita pergi program ni, kan? Dia just ada group support tapi dia tak buat apa benda pun. Tapi siapa Dia yang klik-klik. join dengan Papa, oh yes, group kita very aktif. Okay, dan ada lagi bonus yang kita bagi, kan? Selain nanti boleh tengok, kan, kita ada bagi apa nama workbook dan sebagainya, bonus, kan. Kita ada lagi macam apa sebut tadi, program dengan Ibu Ros, dan secara percuma tiket tu kita bagi free, kan. Program tu berbayar tapi kita bagi secara percuma, kan. Dan Ibu Ros ni bagus, kan, dan tajuk dia macam mana kita nak hidup, kan, family kita, kan. Kita dah cerita tentang balance tadi, dan macam mana, apa nasihat Luqman Al-Hakim, kan, yang perlu kita tahu, kan. Dan benda ni amat-amat penting, kan, untuk kita ketahui, kan, supaya nanti yes, walau macam mana berada keadaan kita sekalipun, kita masih lagi berlandaskan Quran, kan. So daripada Papa, kan, Papa mohon maaf seandainya ada yang tersilap kata ataupun yang tersalah bahasa, kan. Yang baik itu semua daripada Allah, mungkin yang buruk yang silap tu daripada Papa sendiri. Okey, baik. Terima kasih banyak Papa Faizal. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat syurga yang bersama kita pada malam ini. So itu sahaja online seminar Syed kita pada malam ini. So kepada yang nak terus daftar, boleh terus tekan link dekat bawah. Jom kita sama-sama jumpa pada 21 hari bulan 2 nanti. Okey guys, so itu sahaja. Assalamualaikum dan semangat pagi. Bye-bye.